Assalamualaikum. Okey, ini Khamis 9 hari bulan. 9 hari kan? 9. 9 hari bulan 9. Jadi topik kita dalam buku Manager Tawan hari ini ialah bab 9, jualan sebenar. Bershare. Baju. Live. Pada hari ini bab 9 jualan sebenar. Jadi kita cek setiap minggu bila yang sesuai boleh cek jualan sebenar kita ni. Bila masa tu terpulang pada individu. Contoh kalau saya seminggu sekali, Kalau tak sibuk boleh kira setiap hari. Setiap hari atau 2 hari sekali, seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Sebulan sekali tu mesti wajib kena buat sebulan sekali. Kerana cukup bila hujung bulan tu kita memang wajib kena buat sebab kita nak tahu target bulanan tu tercapai ke tidak. Kalau tak tercapai berapa yang tercapai, kalau tak tercapai berapa yang kurang daripada target sale bulanan. Oi. Kau buat live ni. Dah. Buat live gitu. Okey, jadi penting setiap bulan, hujung bulan pilih date yang terakhir. Contohlah bulan ni betul bulan 8 kan. Bulan 8 31 hari bulan, maknanya 31 hari bulan atau 30 hari bulan boleh buat cek jualan sebenar berapa. Kalau sebulan 30 hari bulan tu boleh dah. Okey, jadi jualan sebenar sebab itu duit keluar masuk. Sebab tu duit keluar masuk kena tulis, kena ada buku ledger macam ni. Jina, kalau tak salin. Makan dia, Jina. Beli ya. Ini buku ledger. Dia tulis setiap duit keluar masuk. Ini macam ni. Ini Jina. Duit keluar masuk kena tulis. Kan? Walaupun setiap bulan bank akan hantar penyata. Bank akan penyata setiap bulan, tapi kita perlu juga amat penting dia cantik dalam ni buku ledger duit keluar masuk. Berapa modal, berapa yang beli barang-barang mentah kalau siapa yang berniaga makanan lah. Lepas tu duit sale setiap hari masuk berapa, kena tulis dalam ni. Jangan dapat sale dapat duit cash tu pergi shopping. Kena duit tu kena singgah dulu dalam akaun kita, akaun semasa, akaun syarikat, bukan akaun personal tau. Jadi nak berniaga mesti nak ada SSM dan ada akaun syarikat. Okey. Jadi sebab apa? Sebab penting kita nak detect ataupun nak akaun kita tu cantik, duit keluar masuk tu ada terperinci ditunjukkan. Walaupun setiap bulan bank atau penyata bank tu kita kena simpan tau. Jangan dapat kita buat. Kalau dulu dapat saya buang je sebab saya tak tahu. Dulu saya tak tahu dengan buku ledger, tak tahu nak buat macam mana. Rupanya buku ledger penting, penyata bank setiap bulan bank hantar tu pun penting. Kita nak kena simpan. Dan apa yang perlu kita buat ialah penyata bank tu setiap bulan kita kena compare dengan buku ledger yang kita tulis ni. Duit keluar masuk ni mesti sama. Walaupun total dia satu hari mungkin ada perbezaan. Ending listnya tu, total yang duit keluar masuk tu berapa. Contoh kat penyata bank dia hantar tu duit keluar katakan ada 3,000 duit keluar. 3,000 yang keluar tu totalnya semua dah beli barang mentah, beli packaging ke, buat ADX ke kan. Itu semua
modal. Modal. Jadi duit masuk tu berapa pula? Contoh duit doktor masuk 4,000. Dan total duit masuk yang kita tulis kat dalam buku ledger ni juga mestilah sama 4,000. Contohlah saya bagi angka yang mudah. Contoh 4,000. Duit keluar pun 3,000. Total dia sama. Total dia sama. Itu dah barulah betul. Sebenarnya itulah perkara yang betul. Sebab maknanya duit keluar masuk kita tepatlah, betul dan tepat. Tak ada yang apa dia orang cakap tak ada yang serong, tak ada yang mencuri duit syarikat. Apa? Cakaplah apa ni? Ni set ni 3, set ni 3 RM50. Set ni 3 RM50, jimat RM2 lebih. Jimat RM2 lebih, RM2.6. Jim, ni satu RM50. Apa? Biasa dia main RM52.6. Ni satu, cuci tandas satu, cuci pinggan satu, cuci baju satu, 3 combo RM50. Okey. Dia sibuk jaga Salam. Jadi sambung cerita saya pula. Jadi apa yang saya buat ni, ada masanya tak teli juga. Sebab dia kena betul-betul teliti, kena cerewet buat akaun ni. Kalaulah awak mampu upah orang untuk jaga akaun ataupun mampu untuk upah pekerja, yang paling penting ialah upah orang yang jaga akaun. Orang yang jaga akaun, sebab dia nak jaga sendiri pun kalau saya cakap memang susah. Sebab apa? Kita nak kontrol duit itu, cakap seolah macam lah kan duit saya. Contoh duit saya, dapat duit kat tangan, bayar duit cash, dapat duit tangan, tak apa, pinjam dulu. Kita ada perasaan macam tu. Tapi kalau kita upah orang, ada seorang yang cerewet, yang cukup cerewet menjaga duit keluar masuk, ini perkara yang simpel-simpel tak kata jadi. Okay. Jadi apa yang perlu dibuat ialah pastikan duit keluar masuk tu mesti kena jaga betul lah. Saya kena tulis lah ni. Sebab itu kalau urusan jual beli saya lebih suka kalau orang guna transfer, guna bayar online daripada bayar cash. Saya selalu juga minta customer saya tu bayar secara online transfer. Tapi ada setengahnya tak nak, ada pun memang dia mungkin dia akaun dia tak cukup duit, dia ada cash kat tangan dia, jadi dia pilih nak bayar cash juga. Bila dia bayar cash tu, kita dapat duit cash kat tangan tu, dia kena berhati-hati macam mana tahu, kita kena disiplin diri sendiri. Kita kena faham betul duit kita dapat tu mesti singgah dulu dalam akaun syarikat. Kalau macam mana pun kena singgah dulu. Kalau memang dah urgent nak pakai, dah masuk, boleh keluarkan balik. Sebab kita nak akaun syarikat kita tu nampak duit keluar masuk dengan cara apa, melalui bila, hari apa, tarikh bila, mesti nak detail. Jadi apa yang patut saya buat ialah memang saya utamakan untuk saya akan minta customer saya bayar secara online, kecuali kalau dia request untuk bayar COD, bayar duit cash, bolehlah saya terima. Sebab saya nak elakkan, apa macam tu semacam sebab saya nak elakkan duit kat tangan. Dia dari akaun senang, tu masuk akaun kan. Okey, matlamat jualan sebenar. Tengok. Sepas. Okey. Jualan sebenar setiap bulan berapa kita kena tahulah. Contoh yang ni jualan sebenar, ada bulan berapa dicatat bulan berapa, lepas tu matlamat jualan dan juga jualan bulan ini. Jadi pada setiap awal bulan
Bila dah kita kira untuk hujung bulan tu, contoh saya pada hujung bulan saya kira untuk bulan 8. Dan bila dah kita settle untuk kira bulan 8, kita kena buat target sale, target jualan kita untuk bulan 9. Dan kita kena tulis sini matlamat jualan berapa, matlamat jualan bulan 9 ni kita nak berapa. Tapi kita tak boleh tak boleh sebeli letak berapa yang kita nak. Kita kena juga cek bulan sebelumnya dapat berapa, kenapa tak dapat, kalau dapat apa yang perlu kita buat, dan tak dapat apa yang perlu kita buat. Jadi kita itu kena cek juga berapa yang hasil pada bulan lepas. Sebab kita nak minta target jualan baru bulan baru ni, memang ada apa nak cakap, ada efek jugalah. Jadi kena ambil perhatian juga berapa kita dapat hasil bulan lepas. Jadi dan pada itu kita kena buat magic number lah. Kita ada magic number. Satu tahun kita ada magic berapa, berapa magic number kita ada kan. Satu je magic number. Tapi berapa magic number kita tu untuk sebulan, yang kita kira tu untuk setahun. Jadi saya, magic number saya, sekejap saya tengok, saya ada tulis magic number. Magic number dia 4. Magic number ialah bab 4, matlamat jualan. Magic number kopi saya seletak setahun ialah 50,000. 50,000 sale. Apa, cari apa? Tak ingat lotion tu boleh tu boleh apa ni, lotion tu boleh kalau sapu dia tak ingat nyamuk. Bila Cari lotion ni, tengok lotion. Okay. Untuk produk kopi, jadi matlamat saya jualan setahun saya target 50,000. Jadi sebulan saya kena jual, Lotion dia bagus. sebulan saya kena jual 139 kotak. Sebulan 139 kotak. Jadi setiap bulan saya nak kira capai tak capai, setiap bulan tu 139 kotak. Jadi kalau ada nyamuk, dia tak gigit. kalau ada nyamuk dia tak gigit lagi pun. Kampung-kampung kau banyak nyamuk, pakai ni. Kita pakai spray lagi. Kita pakai lotion ni. Semua. Okey, jadi ni jualan sebenarnya kita kena refer dengan bab 4, iaitu bab 4 ni target jualan. Ya. Matlamat jualan. Bab 4 matlamat jualan, dia ada link dengan ataupun persamaan dengan bab 9 jualan sebenar. Sebab bila kita nak cek jualan sebenar kita berkait rapat dengan target sale kita. Target sale kita ialah bab 4, ialah bab 4 matlamat jualan. Kita buat bab 4 ni matlamat jualan, kita dah buat magic number kita dah kira target kita setahun berapa, sebulan berapa, semingguan berapa, dan satu hari berapa. Saya kalau ikutkan sini kira sini asalnya lah kan, sebelum ni daripada bulan 6 saya buat ni, satu hari saya kena jual 5 kotak kopi. 5 kotak kopi untuk capai setahun RM50,000. RM50,000 ni bersamaan dengan 1,667 kotak saya kena jual. Jadi untuk sebulan saya kena jual 139 kotak, atau bersamaan dengan 4,170. 4,170 satu bulan untuk kopi sahaja. Cuba tak? Sini yang cari. Jadi apa yang kamu cuci je? Tu lotion. Ya, lotion. Personal care. Body, night shade. Oh ni. Mana? Premium Beauty Hand Body Lotion. RM22. RM22. Apa. Ni lotion ni.
Lotion. RM22. Lotion. Kat situ, okey. Jadi dalam kotak matlamat jualan ni kena tulislah setiap bulan berapa, matlamat jualan berapa. Matlamat jualan saya bulan ni setiap bulan ialah 4,700 apa tadi? 4,170 kan. 4,170. Jadi dapat bulan 8 tu dapat sale berapa Dapat sale kena tulis berapa total dia. Adakah kurang ataupun ada lebih dengan matlamat jualan kita tu. Kalau lebih maknanya tercapai lah, alhamdulillah. Kan kalau tak capai, kita kena selidiklah, kena cek kat mana yang menyebabkan kita tak dapat capai. Saya ni kalau tak dapat capai tak ada sebab lain. Mungkin adalah sebab saya tak ada tim tak ada tim. Sebab networking ni tim adalah amat penting. Kita 37. tak tahu. Tengok. Shampoo sekejap tengok kertas. Dari action promotion daripada shampoo 35. 35. 35. Action hair shampoo. Shampoo. Shampoo 35. Okey. Jadi nak tahu jualan sebenar kita ialah kena kira. Sebab itu kena juga buku ni, kena buku ledger tadi kan. Kita dapat boleh kira kan berapa tu beli barang, berapa modal kita beli barang, berapa jumlah sale kita dapat. Jadi jumlah total sale kita dapat tu tolak dengan modal kita. Tolak modal bahan mentah ke. Kalau saya tak ada bahan mentah. Sebab saya dalam produk saya ialah macam ni. Sabun mana nak? Sabun basuh sama hijau. Ni produk macam ni kan. Saya beli daripada stokis sebagai ahli, sebagai ejen saya beli stokis, saya jual. Saya tak perlu nak apa? 35. Jadi kalau dia punya peniaga masak jual nasi campur kan, itu dia kena lagi kena berhati-hati, kena kena teliti lagi lah sebelum keluar modal dia tu. Barang mentah tu banyak item, banyak item, banyak. Lepas tu setiap minggu kena beli, ataupun 2 hari sekali kena beli barang mentah kan. Itu lagi nak kena nak kena teliti, nak kena jaga betul account supaya dapat betul-betul dia jualan sebenar tu berapa. Dan tolak untung sale jualan tu tolak dengan modal tu baru dapat jualan sebenar berapa kan, dapat untung berapa. Okey, sebab itu pada saya susah sikit lah. Tapi kalau dah meniaga tu mungkin dia dah biasa buat, dia cara dia nak kira macam mana, secara masing-masing lah. Kalau saya ni mudah sajalah, kira mudah lah. Sebab saya satu modal saja, beli ni lepas tu jual, dapat untung lebih. Itu satu perkara je kan. Okey. Jadi nak kira ni, saya buat target sale setiap produk. Kalau kopi ni satu hari saya kena jual, saya kena jual 5 kotak. Kalau macam JTX tu saya kena jual satu hari satu botol. Sebab setiap produk ni I kan banyak produk. Jadi produk yang saya jual tu ialah saya dah ada target dia. Target yang familiar lah, yang selalu yang laku keras Jadi setiap saya ada target dia, tapi kalau produk tersebut tak tercapai, saya kena kira juga total sale. Total sale tu tercampur dengan produk lain. Saya ada sabun, ada apa ni lagi, ubat gigi semua kan. Total sale tu saya campur semua. Adakah dia boleh cover jualan kopi ni? Apa dia? Dah buka tadi. Ni. RM50. Free gift satu. Mikir. Okey. Boleh tak? Free gift. Jadi Ha?
Jadi pelan tindakan apa tindakan yang kita patut buat sebab kalau kita tak capai target jualan kita tu. Apa patut kita buat? Jadi kita kena apa dia cakap, kena selidik. Kalau perlu tanya pada customer, kita tanya customer, ataupun tanya pada ejen. Kalau ada ejen, ada masalah apa, ada sebab apa yang menyebabkan tak capai tu. Jadi salah satu puncanya ialah silap merancang. Kita silap merancang dari segi servis dan produk. Silap merancang macam mana? Kita tak fokus pada target kita. Kita setiap bulan, dah awal bulan kita ada target, letak target dia. Contoh saya sebulan letak dalam 4,000 sebulan. Pada awal bulan tu kan kita dah letak target nak bulan 9 ni 4,000 sale, bukan 4,000 kotak, 4,000 sale. Jadi kena fokuslah. Kalau 4,000 sale tu maknanya 10% 400 kita kena keluarkan modal kita tu untuk marketing. Kalau saya keluarkan cuma RM100 saja, dapatlah RM1,000. Dapatlah RM1,000 sale, tak dapatlah target kita RM4,000. Jadi kena jaga cash flow tu kena jaga betul. Ini sebab itu kalau kita mampu nak upah orang, perkara yang pertama kita ambil orang yang untuk jaga akaun. Akaun ni sangat penting. Kita tak sampai bila hujung bulan terdapat hati, kita fikir balik, kita dapat sale banyak bulan ni tapi duit ni tak ada. Jadi ataupun kita cek akaun kita banyak keluar duit untuk modal, tapi sale ni tak ada, tak nampak sale. Ataupun kita dapat sale banyak, duit banyak masuk, tapi duit modal kita tahu berapa terkeluar berapa. Jadi macam mana nak cek jualan sebenar tu berapa? Macam mana nak cek untung kita berapa? Jadi sebab tu penting sangat catat setiap duit keluar masuk. Walaupun sen belakang pun kena catat juga. Contoh RM10 90 sen. Kita tulis RM10 90 sen. Dia jangan tulis RM10. Alah tak apa, sen je. Tak boleh. Sebab nanti dia dah total semua tu sebulan, daripada awal bulan sampai hujung bulan. Sen belakang tu 20 sen ke 50 sen ke peranan untuk akaun kita, untuk dapat akaun yang cantik lah, yang betul, yang tepat. Okey. Saya tak ada masalah untuk buat marketing, tak ada masalah untuk keluarkan 10% daripada target saya ada masalah dari segi tim. Saya tak ada tim yang kata orang tu yang power, yang sama-sama macam saya yang nak dapat nak usaha nak dapat duit income yang banyak. Saya tak ada tim tu. Jadi kalau saya seorang-seorang buat nak capai ni memang susah. Jadi sebab kenapa saya tak capai dan sebabkan saya tak ada tim. Yang utamanya saya tak ada tim. Okay. Yang lain tu yang lain masalah yang lain, marketing dan kadang-kadang tak konsisten. Saya lah kadang-kadang tak konsisten sebab kita sibuk. Saya fikir lagi, kadang tak konsisten, kadang tak sempat. Jadi yang ini nak cuci apa semua. Apa lagi marketing tak cukup, maksudnya apa yang kita buat marketing tak capai sasaran, tak cukup. Maksud tak cukup kan, tak cukup, tak sampai pada orang. Masih lagi ramai di luar sana tak tahu saya siapa, tak tahu saya berniaga apa, saya ada produk apa. Itu masalahnya. Jadi kena buat lagi marketing, kena buat lagi konsisten, setiap hari kena buat supaya orang berterusan nampak saya dan tahu saya siapa dan saya ada produk apa. Okey. Jadi tak banyak pergi aku nak bagi tapi tak nak juga. Okey. Itu target sales. Saya kena kira. Target sales saya bulan 9 ni lah 5,000 sebenarnya, 5,000. Tapi ni dah bulan 9 ni dah 9 bulan, dah seminggu lah. Seminggu saya tak capai lagi ni. Sepatutnya kalau sebulan tu 5,000, satu minggu berapa? Satu minggu sepatutnya 1,000 lebih. Jadi ini saya ada lagi make punya, ada stok banyak lagi. Saya nak offer lah. Sepenen
Bulan Merdeka dah habis. Tapi bulan 9 ni ada 2 public holiday, iaitu pada hari 13 hari bulan tu hari Johor saja yang public holiday dan negeri lain tak. Sebab dia 13 hari bulan tu ialah hari Sultan Johor. Dan 16 hari bulan tu public holiday, 16 hari bulan hari Malaysia. Jadi pada hari tersebut, saya nak buat offer macam mana saya tak nak beritahu lagi. Malam sebelum hari tu, malam 12 hari bulan dengan malam 15 bulan malam, masa sebab live ni macam ni, baru saya beritahu. Itu satu hari tu saja saya nak buat offer lagi murah. Okey. Jadi tunggu saya buat live, nanti saya inform saya offer saya apa. Tak seperti kopi saya ada banyak produk lain. Saya ada baju, ada sabun, ada sabun ni, saya ada banyak. Ni combo tau, combo ada. Ni combo sabun ni, Easy Clean. Satu lagi ada cuci pinggan mangkuk, satu lagi pencuci toilet dengan lantai. Tiga set Easy Clean tu cuma offer RM50 saja. Biasa RM52.60. Jimat RM2.60 lah. Okey. Jadi ni baja ni 1 liter. 1 liter. Saya ada 1 liter stok. Yang 4 liter saya tak ada lagi. Tapi kalau nak boleh saya pergi kat stokis lah, ambil kat stokis. Ini 1 liter. Ni pun bagus. Sekarang ni kan mesti PKP ni ramai meneruskan orang bertanam kat belakang rumah, kat depan rumah, ke tepi rumah, tanam pokok bunga, tanam cili padi. Jadi dia boleh guna, ni. Cara dia ada sukatan dia lah, sukatan dia berapa untuk pokok cili, sukatan dia berapa untuk pokok bunga. Jadi guna dia ni ikut sukatan berapa liter, sikit saja, campur dengan air, spray saja kat pokok, spray kat daun, spray kat pakar pokok. Pokok tu subur. Sebab dia ni jenis vitamin. Vitamin untuk pokok. Bukan orang je perlukan vitamin, pokok pun perlu vitamin juga. Yang mana pokok dah layu, dah tak ada bunga, ataupun bunga ni kecut, jadi kalau spray pokok ni ikut aturan dia, ikut cara dia yang betul, jadi pokok tu akan berbunga lebat, subur. Pokok subur dan berbunga lebat. Kamu kena pokok dengan buahnya, buahnya besar-besar, subur. Boleh offer apa? Bang apa? Apa dia? Sabun hijau tu, shampoo, lotion. Tu agak betul Kau nak 5%? 5%. Berapa 5%? RM7. 3 barang. Cakap ada kalau harga sebenar berapa, kalau nak 5% berapa. Nak tadi? Aduh. Nak tadi harga ni? Okey. Tolong. Jadi sekarang saya ada untuk minum Mikef, untuk minum Mikef, boleh buat sejuk, boleh buat panas, boleh. Ni siapa yang suka bertanam, tanam pokok bunga ke, tanam cili padi ke, tanam sayur secara hidroponik pun boleh guna ni. Saya ada pun ni untuk suburkan pokok daun lebar dan sayur dia kembang. Ini sabun cuci baju ni. Okey. Ini mewangi jimat, satu guna basuh baju, satu penuh mesin basuh pun guna 2 sudu saja. Okey. Itu saja malam ni saya nak beritahu, nak share. Jadi jangan lupa siapa yang belum ada buku ledger, dapatkan buku ledger sekarang. Start tulis, start update. Setiap kali duit keluar, duit masuk, catat. Dan mesti compare dengan penyata bank yang dia hantar tu, compare. Total duit masuk tu mesti sepatutnya tally sama dengan penyata bank dengan yang kita tulis kat sini. Dan begitu juga dengan modal, duit yang keluar tu mesti juga sama dengan yang kita tulis kat sini. Sepatutnya sama. Kalau tak sama, mesti ada something wrong yang kita buat tak betul. Sama mana kita ambil duit tu, duit dapat duit tak masuk dalam akaun, kita guna.
Jadi sebab masa kita lupa. Jadi kita tak masuk dalam akaun, jadi dah tetap sama, tetap tally dengan yang sebenarnya lah, yang sepatutnya. Ya. Okey. Itu saja saya nak share malam ni berkenaan dengan jualan sebenar. Apa jualan sebenar ialah sale kita dapat tu tolak dengan modal kita. Sebab itu saya ulang lagi, penting kita catat setiap kali duit keluar masuk dalam buku ledger. Dalam buku ledger tu penting kita catat duit keluar masuk. Nanti hujung bulan biasa dapat penyata bank tu ialah awal bulan. Awal bulan tu compare dengan duit compare dengan yang kita tulis dalam buku ledger ni patutnya sama. Kita nak check betulkah kita jaga duit tu duit keluar masuk betul tidak. Ni penting tahu. Jadi senang kita nampak item niaga tu hasil kat mana. Nak dapat tahu untung sebenar pun kita senang. Kalau tidak kita niaga tak tahu untung banyak mana. Nampak duit masuk banyak tapi kita tak tahu sebenarnya duit untung tu sikit. Sebab apa? Sebab kita tak catat betul-betul berapa modal kita keluarkan. Kita nampak duit banyak masuk tapi kita tak tahu untung sebenarnya berapa, kita tak tahu. Ataupun kita tak dapat check sebenarnya berapa untung. Sebab kita tak jaga duit keluar masuk, tak jaga duit, tak tulis apa, tak update modal kita berapa sebenarnya. Jadi inilah cara penting kita nak tahu setiap yang kita yang meniaga ni pun, salah meniaga apa sekalipun, kecil ke besar ke, cash flow tu kena jaga supaya kita kata orang tu supaya kita nampak, tulis kita nampak, dan kita nampak, kita tulis kita nampak tu perkara yang betul. Jangan ambil agak-agak rasa-rasanya RM1,000 kot, rasa-rasanya RM500 kot. Agak-agak berapa? Agak-agak dapat untung 300 nya sebulan ni. Jangan agak-agak kita nak total nombor, mesti kita bermain dengan nombor. Seperti duit dia tak ada agak-agak RM2, tak ada agak-agak 5%. Dia tak ada nombor. 10%, 20%, 30%, 10%, 5%, ada nombor 5%. Ada nombor 20%. Duit kertas ada RM1, ada RM5, ada RM20. Dia nombor, dia tak ada agak-agak RM20 tu. Ada duit kertas agak-agak RM20, tak ada. Jadi untuk yang peniaga ni memang penting kita tulis tu letak nombor yang tepat. Kalau beli produk, contoh kita beli keluar modal, contoh saya beli modal, saya beli ni. Ni sedih ni, kan? Beli ni satu kotak berapa? Satu kotak RM27. RM27 3%. Saya kena tulis lah RM27 3%. Saya tak boleh tulis RM27 je lah, 3% tak payah, sen je. Tak boleh tu sekotak dah RM7 3%. Kalau 5 kotak, kalau 10 kotak 3% tu macam mana? Kan dah lari jauh kan daripada total sebenarnya. Sebab itu angka nombor memang peranan yang penting. Walaupun 45 sen, walaupun 15 sen, kena tulis tepat-tepat. Supaya kita dapat hasil, dapat yang betul, boleh nampak yang betul. Okey, itu saja malam ni saya nak share. Malam besok bab 10 bulan kan? 9 bulan bab 10 ni. Bab 10 kepuasan pelanggan. Malam besok kepuasan pelanggan dan jurnal tindakan. Okey. Sebab buku ni dia guna sistem PDCA. PDCA P itu plan daripada bab 1 sampai bab 3. Bab 1 rancangan harian, bab 2 matlamat jutawan, bab 3 branding dan BMC. Ni plan semua ni. Lepas tu dia akan masuk buat. Buat ni banyak. Dia ada bab 4, bab 5, 6, 7 dan 8. 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 5 bab. 5 topik yang bercerita berkenaan dengan do ialah buat. Do buat. Termasuk matlamat jualan, marketing, copywriting, kempen jualan, digital marketing. Lepas tu bab 9 ialah jualan sebenar. Check. Kita check. Inilah bab 9. Jualan sebenar. Lepas tu dah lepas check ialah action. Action ni lah kepuasan pelanggan. Jurnal tindakan. Kita ambil
postmortem pelanggan kita, dan kita buat jurnal tindakan atas sebab postmortem pelanggan tadi tu. Jadi tujuan sebenar, kalau dapat C, dapat capai target itu, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah rezeki kan. Jadi teruskan, kalau nak tambah baikkan dari segi marketing ke, dari segi nak membaiki hubungan yang baik lagi dengan ejen, kalau ada ejen dah kan. Jadi yang tak ada, okay. Jadi setakat ini saja malam ni. Esok sambung bab 10 hari bulan, bab 10 kepuasan pelanggan. Okay. Jadi ini saja malam ni. Okay. Saya nak share sikit retro, Lovely Sky Playku. Boleh ke? Kau tak pandai masak kan? Tak bunyi pun. Ha? Oh. Kita masak air je. Kita masak air. Okay. Iwan ada beli tau Iwan. Apa dia beli apa? Okey. Ini saya nak tunjuk rancangan harian rancangan harian. Kena buat setiap hari. Saya buat waktu malam Biasa memang dia mentor suruh buat waktu malam. Contoh yang ni 9 hari bulan, esok 10 hari bulan. Apa yang saya buat hari ni, yang dah saya buat, saya tik lah, saya tanda right. Tanda right makna saya dah buat lah hari ni kan. Ini saya tulis malam tadi. Malam ni saya tulis untuk apa saya nak buat esok, apa saya plan nak buat besok. Jadi ini kena buat setiap hari. Rancangan harian ni ialah apa yang kita plan, apa yang kita nak buat berkaitan dengan bisnes kita untuk besok hari. Kita tulis yang sabun. 35 je. Sama yang tu. Sabun juga cuci muka. Sama tadi je tadi sama. Jadi apa yang perlu saya buat ialah nak tulis rancangan harian ni kena bezakan perkara penting, urgent, tak penting, tak urgent. Kena utamakan yang penting dan urgent. Dia tak nak bagi gigi, banyak bagi gigi. Dah tu saya tulis dulu ni. Dapat tak saya tulis? Okay. Post product season, post product. Produk post. Boleh dah produk post. Nombor 3, saya kena check Malam ni. Itu malam ni je, dah tak ada dah. saya nak update ni, nak update barang nak update Shopee. Kalau nak malam ni.
Nak malam ni. Ambil Shopee. Esok post barang. Saya ada post, dapat order 2 barang offer, 2 barang kat Shopee. Jadi esok nak post. Saya tulis dia penting-penting ni yang nak buat besok. Nak beli dia. Post Shopee. Post Shopee tahulah tu. Jadi ni perkara saya nak buat. Kita nak tulis sekurang-kurangnya 3 ataupun 4. 5 pun boleh. Kita kena, tapi ingat kita nak buat rancangan harian ni, kita nak tulis rancangan harian ni, kita kena utamakan yang penting dan urgent dulu. Tapi bukan setiap hari ada perkara yang urgent bukan setiap hari ada perkara yang urgent. Yang penting tu maybe ada setiap hari. Tapi yang urgent bukan setiap hari kita ada. Jadi kalau ada penting dan urgent, kita utamakan itu dulu. Itu buat waktu pagi. Jangan tunggu petang baru kita nak buat. Sebab nanti mana tahu petang kita pening kepala ke, kita ada masalah lain ke. Jadi yang penting dan urgent tu akan terbengkalai lah kan. Jadi susah lah kita juga nanti. Sebab dia urgent. Tapi sebab itu yang bagusnya yang penting dan urgent untuk kita buat waktu pagi. Waktu tu buatlah yang penting yang lain, bukan penting yang lain. Contoh kita nak buat marketing, kita nak buat FBX. Ini semua berkaitan dengan kita utamakan yang berkaitan dengan bisnes dulu. Sebab bisnes ialah memang kita patut kena buat setiap hari lah. Jadi kita buat berkaitan dengan bisnes dulu. Kalau kita ada 2 je perkara yang berkaitan dengan bisnes, kita buat perkara yang kita nak buat besok. Apa dia? Contoh nak buat apa nak buat Dah masuk bilik dah. perkara yang kita nak buat lah. Kita suka nak buat apa besok. Jadi Boleh tahu gini. ni semua kena tulis pada waktu malam. Saya tulis lebih kurang macam yang masa dia. Sebelum pukul 10 ataupun selepas live, saya tulislah rancangan nak buat besok. Jadi ini rancangan harian penting jugalah ni. Ini adalah rancangan harian bab 1. Bab pertama, kita penting ialah rancang dulu. Kita rancang dulu, kita disiplin diri kita dulu, barulah kita boleh buat plan yang bab kedua, matlamat jutawan kita apa. Matlamat kita niaga untuk apa. Lepas tu juga buat tindakan yang lain untuk buat marketing. Kita kena branding dulu diri kita kan. Branding dulu, kita ada logo kita dulu. Lepas tu baru kita buat marketing kan. Kita dah ada logo, kita ada rancang betul-betul. Barulah kita buat marketing. Jadi saya dah siap tulis. Apa yang nak buat besok ni. 10 hari bulan. Saya dah siap tulis. Live saya pun nak berakhir. Saya pun dah nak akhiri live saya sampai tu dah sebaca. Sebelum live tadi saya baca mikir, dah sejuk dah hari ni dah. Okey. Jadi saya nak akhiri live saya ni. Kepada siapa yang join live saya nanti saya nak ucapkan terima kasih. Tolong like dan share. Okey.